Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sebelum saya memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Baik, saya Cikgu Faizal bin Abdul Kadir. Saya merupakan guru bagi mata pelajaran Bahasa Melayu kelas 3 Seroja tahun 2021. Baiklah, murid-murid sekalian, hari ini cikgu nak membuat sedikit ulang kaji atas pelajaran yang pernah murid-murid belajar pada tahun 2020 yang lepas. Okey, tujuan cikgu nak buat ulang kaji ini adalah untuk mengingatkan kembali murid-murid apa yang pernah murid-murid belajar sepanjang tahun 2020. Baiklah, apa yang cikgu nak ajar pada hari ini adalah berkaitan dengan pembinaan ayat. Okey, pembinaan ayat yang mudah, okey, dalam bahasa Melayu. Baik, cikgu mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dengan memaparkan video, video tentang cara-cara membina ayat yang mudah. Jadi saya harap semua murid 3 Seroja dapat memberikan sedikit perhatian sepanjang penerangan yang saya berikan sebentar lagi. Baik, saya harap murid-murid semua sudah bersedia. Okey, baik murid-murid sekalian. Okey, apa yang saya nak ajar awal ini adalah kaitan dengan pembinaan ayat. Okey, ini adalah pembinaan cara membina ayat yang mudah. Okey, baik. Sebelum saya teruskan lagi, saya harap murid-murid semua dapat mengingat 3 kata kunci penting ni dalam membina ayat, sebab 3 kata kunci ni adalah penting, okey, untuk membina ayat, sama ada ayat itu pendek ataupun ayat itu panjang. Okey, kata kunci yang pertama ialah siapa. Okey, siapa ni adalah merujuk kepada orang. Okey, orang atau individu. Okey, contohnya Encik Halim, abang, ayah, kakak, ibu, okey, pegawai polis. Okey, itu adalah merujuk kepada orang. Ingat, kata kunci yang pertama ialah siapa. Baik. Yang kedua, kata kunci yang kedua ialah, tengok sini ya. Okey. Okey, buat apa? Okey, buat apa ni adalah merujuk kepada aktiviti yang dilakukan. Okey, aktiviti yang dilakukan. Okey, contohnya ialah membaca buku, menanam pokok, menyapu sampah. Okey, itu adalah merujuk kepada aktiviti. Okey, dan kata kunci ketiga yang penting adalah okey, di mana ataupun bila. Okey, di mana ni adalah merujuk kepada tempat ataupun lokasi. Okey, contohnya di padang, di dewan, di sekolah, okey, di taman. Manakala bila pula adalah merujuk kepada masa. Contohnya pada waktu petang, pada waktu malam, pada waktu lapang. Okey, itu merujuk kepada masa. Okey, murid-murid sekalian, ketiga-tiga kata kunci ni adalah penting. Okey, sebab ketiga-tiga kata kunci ni lah memudahkan murid-murid semua untuk membina ayat dengan mudah. Siapa, buat apa, di mana ataupun bila. Okey, baik. Kebiasaannya dalam kita membina ayat, okey, kita akan lihat kepada gambar. Okey, yang penting lagi kita lihat pada gambar, kita kaji dulu pada gambar. Okey.
sebelum membina ayat. Okey, baik. Cikgu akan tunjukkan pada murid-murid sekalian macam mana ataupun contoh pembinaan ayat berdasarkan kepada gambar. Baik. Kita sama-sama saksikan ya. Okey, baik. Tengok contoh yang pertama. Okey. Tengok pada gambar. Apa yang gambar sedang buat? Kalau kita faham, kalau kita lihat pada gambar, kita nampak gambar tu sedang menggosok gigi. Baik. Macam mana kita nak membina ayat? Yang pertama, siapa? Abang sedang menggosok gigi di depan cermin. Baik. Abang ni adalah merujuk kepada siapa? Sedang menggosok gigi pula adalah merujuk kepada apa ataupun aktiviti yang sedang dilakukan. Manakala di depan cermin tu pula merujuk kepada di mana. Jadi bila ada ketiga-tiga kata kunci ni awak pegang ataupun awak ingat, dia akan memudahkan awak untuk membina ayat. Okey, berdasarkan kepada gambar. Okey, kita lihat gambar dahulu. Barulah kita membina ayat berdasarkan kepada tiga kata kunci yang saya sebut tadi. Okey, tengok ayat pertama, abang sedang menggosok gigi di depan cermin. Baik, kenapa kita sangat mementingkan ataupun saya sangat mementingkan murid-murid semua ingat tiga kata kunci ni supaya pembinaan ayat itu menjadi lebih mudah dan murid tidak terkial-kial dalam membina ayat ataupun melihat gambar tu terlalu lama memikir. Jadi bila murid-murid ingat ketiga-tiga kata kunci ni akan memudahkan murid-murid untuk membina ayat yang senang. Baik. Seterusnya kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua pula. Sekejap Okey, contoh kedua. Tengok pada gambar. Apa yang dilakukan? Okey, ada dua orang di situ. Okey, baik. Contohnya, ibu dan kakak sedang memasak di dapur. Itu ayat dia berdasarkan kepada gambar. Okey, siapa ni kita boleh letakkan lebih daripada seorang. Tidak hanya pada seorang saja. Contoh pada gambar kalau dia berdua, kita boleh letakkan dia berdua. Itu kalau pada gambar ni, ibu dan kakak. Okey, ibu dan kakak sedang memasak aktiviti di dapur merujuk kepada lokasi ataupun tempat. Baik, itu contoh yang kedua. Kita lihat pula kepada contoh yang ketiga. Okay. Tengok pada contoh yang ketiga. Lihat pada gambar. Apa yang sedang dilakukan? Kalau kefahaman kita, kita lihat seorang lelaki sedang menyapu sampah. Ya, betul. Tapi kita nak membina ayat yang lebih mudah. Contohnya, Hasan menyapu sampah di laman pada waktu petang. Kalau kita tengok kat sini, siapa, buat apa, di mana dan ditambah bila. Hasan merujuk kepada siapa? Menyapu sampah merujuk kepada buat apa? Di laman merujuk kepada di mana? Manakala pada waktu petang itu adalah menunjukkan masa ataupun bila. Kita boleh gabungkan di mana dan juga masa tu kita boleh gabungkan di dalam ayat. Tidak hanya kita menggunakan satu saja. Kita boleh gabungkan kedua-duanya. Jadi menjadikan ayat tu lebih gramatis dan juga lebih lengkap. Asal menyapu sampah di laman pada waktu petang. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Saya rasa murid-murid sekalian sudah bersedia untuk membina ayat. Okey. Okey, satu lagi ingatan saya lah untuk pada murid. Kalau kita nak merujuk kepada tempat, contohnya padang, jangan kita gunakan kad. Kad tu menunjukkan yes dalam bahasa perbualan kita selalu kita gunakan kad, KAT. Tapi kita gunakan dekat ataupun di pun boleh. Okey, baik. Jadi saya rasa murid-murid sekalian sudah bersedia untuk membina ayat. Baiklah. Okey, seterusnya saya akan memberikan semua murid latihan. Okey, latihan untuk murid-murid praktiskan macam mana nak membina ayat yang mudah. Jangan risau, saya tahu
murid-murid semua dah lama tak belajar bersemuka. Jadi saya akan berikan murid-murid semua latihan yang mudah-mudah sahaja. Okey, baik. Latihan saya akan berikan sebentar saja lagi. Saya harap semua murid dapat menyiapkan latihan tersebut dan menghantarnya kembali melalui grup Telegram 3 Seroja untuk saya semak hasil kerja murid-murid semua. Baik, saya rasa setakat ini saja cara pengajaran saya untuk murid-murid sekalian. Andai kata ada murid-murid sekalian yang apa ni, yang tidak memahami, okey, bolehlah, okey, bolehlah uh, personal message kepada saya melalui Telegram dan insya-Allah saya akan cuba bantu sedaya mungkin saya untuk dalam memudahkan murid-murid semua membina ayat. Okey, baik. Saya harap semua murid-murid kelas 3 Soja dapat menyiapkan kerja dan juga menyiapkan aktiviti yang telah saya berikan, yang akan saya berikan sebentar lagi. Okey, baik. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.